Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bab 4, percukaian bahagian keempat. Okey, pada bahagian keempat ini kita akan membincangkan berkenaan dengan potongan cukai bulanan ataupun PCB dan taksiran bersama versus taksiran berasingan. Okey, kita tengok potongan cukai bulanan. Ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan dan kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Maksudnya, potongan cukai bulanan ini telah ada dalam sistem. Kita masuk saja pendapatan dia, sistem itu akan keluarkan berapa banyak yang kita boleh buat potongan cukai bulanan. Dia takkan buat potongan secara melampau-lampau. Dia takkan buat secara melampau-lampau sebab dia dalam sistem itu dia anggarkan berapa yang perlu kita bayar dan dia akan bahagilah 12 berapa banyak yang kita perlu potong setiap bulan. Okey, pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar. Seperti yang ditunjukkan di bawah. Contohnya, jika cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada PCB, maksudnya bayaran cukai itu tak cukup. Bayaran cukai itu tak cukup, jadi kita kena top up. Kita kena top up tambahan dijelaskan kepada lembaga hasil dalam negeri. Itu kes yang pertama. Kalau kes yang kedua, PCB lebih besar daripada jumlah cukai yang perlu dibayar. Maksudnya kita dah potong lebih daripada cukai yang sepatutnya dibayar. Apa yang perlu kita buat? Kita akan mendapat lebihan potongan. Lebihan baki itu, yang kita lebih bayar itu, akan dipulangkan semula kepada kita ke dalam akaun oleh lembaga hasil dalam negeri. Dia tak ambil lebihan tu, dia akan pulangkan semula kepada kita masuk ke dalam akaun yang telah disetkan semasa kita mengisi borang cukai pendapatan itu. Okey, kita tengok contoh keempat, buku teks muka surat 108. Okey, gaji tahunan Encik Lim ialah 74,000. Menuntut pelepasan 9,000, individu, insurans hayat 7,000, perubatan 1,325 dan perubatan ibu sebanyak 1,250. Dia juga mendermakan yang ini pengecualian. Okey, 1,000. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Okey, macam biasalah cukai pendapatan. Kita kira dulu pendapatan bercukai. Itu 74,000 untuk jumlah pendapatan tahunan. Ditolakkan dengan pengecualian cukai 1,000 yang dia dermakan. Dan kita tolak juga dengan pelepasan cukai iaitu hasil tambah yang warna oren ataupun kuning ini. Sebanyak 18,575. Barulah kita dapat pendapatan bercukai Encik Lim. Sebanyak RM54,425. Okey, seterusnya apabila kita dah dapat pendapatan tahunan itu, kita akan tengok jadual. Jadual kadar cukai. Yang ini dia terletak pada banjaran 50,001 hingga 70,000. Jadi 50,000 pertama 1,800. Bakinya dikenakan kadar sebanyak 14%. Apabila kita kira, kita dapat RM619.50. Jadi adakah dia mendapat rebat cukai? Tak dapat sebab lebih RM35,000 dan Encik Lim ini bukan beragama Islam. Dia tak bayar zakat. Okey, rebat sifar. Jadi cukai pendapatan Encik Lim adalah hasil tambah ini. RM1,800 ditambahkan dengan RM619.50. Iaitu dia perlu bayar RM2,419.50. Okey. Adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okey, pada soalan itu dia bagi tahu dia ada membuat potongan cukai bulanan sebanyak RM180 setiap bulan. Jadi untuk tahun itu 12 bulan jumlahnya dia buat RM2,160. Iaitu lebih kecil daripada cukai pendapatan. Maksudnya dia terkurang bayar. Dia kurang bayar. Jadi dia kena top up lah. Dia kena top up banyak mana? Banyak mana yang dia kurang bayar itu. Sebanyak hasil tolak cukai pendapatan ditolakkan dengan PCB yang dipotong.
iaitu sebanyak RM259.50. Dia perlu bayar lagi tambahan kepada lembaga hasil dalam negeri. Top up lah. Okey. Kalau dia buat potongan RM210 setiap bulan, apa yang berlaku? Okey. Jadi untuk 12 bulan dia telah membayar sebanyak RM2,520. Dia terlebih bayar. Sepatutnya dia bayar RM2,419.50, dia dah bayar RM2,520. Jadi ini kes kedua di mana dia akan mendapat lebihan potongan. Dia mendapat lebihan potongan. Jadi sebanyak RM150 ini akan dipulangkan kembali oleh LHDN ke dalam akaun Encik Lim. Sebanyak itu dipulangkan. LHDN takkan ambil lebihan potongan itu. Dia akan pulangkan kembali masuk dalam akaun Encik Lim. Okey, kita tengok buku teks surat 109 iaitu taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, untuk individu yang telah berkahwin, yang berkahwin saja, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikut satu daripada jenis taksiran di bawah, iaitu bersama. Yang inilah yang boleh sama ada isteri dan suami buat taksiran bersama ataupun taksiran cukai berasingan seperti yang kita kira taksiran cukai individu tadi. Okey, ada 4 syarat membuat taksiran cukai bersama ini. Suami isteri perlu tinggal bersama. Kalau duduk berasingan tak boleh, mesti tinggal bersama. Okey, suami isteri mestilah warga negara Malaysia jika tidak bermastautin. Okey, mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan, maksudnya untuk dijumlahkanlah untuk pendapatan isteri dan juga pendapatan suami. Dan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri saja. Kalau beristeri dua, hanya boleh buat salah seorang saja isteri. Sama ada isteri pertama ataupun isteri kedua. Pilihlah yang mana nak pilih. Kalau nak buat taksiran cukai bersama. Kalau nak buat taksiran cukai bersama. Itu optional sama ada kita nak buat bersama ataupun berasingan. Bergantung kepada nilai cukai yang kita bayar, perlu dibayar nanti. Okey, kita tengok sini contoh. Contoh 5 buku teks muka surat 109. Okey, Encik Rajan pada tahun 2020. Jadi kita kena tengok banjaran cukai kadar itu pada tahun 2020. Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Rajan RM53,000, isterinya RM57,000. Derma 500 orang kepada badan kebajikan. Okey, pelepasan Encik Rajan sebanyak ini, pelepasan isteri sebanyak ini. Hitung jumlah cukai pendapatan Encik Rajan dan isterinya. Okey, jadi kita tengok Encik Rajan pendapatan dia RM53,000, isterinya RM57,000 dan juga dia dermakan 500 setiap seorang. Okey, jadi kita nak kira pendapatan bercukai dia dahulu. Okey, jumlah pendapatan. Kalau kita kira taksiran cukai bersama ini, suami isteri ini, jadi kita kena tambah hasil pendapatan isteri, hasil pendapatan suami. Jumlahnya RM110,000. Okey, untuk suami RM53,000, untuk isteri RM57,000. Suami ni Encik Rajan tadi. Okey, untuk pengecualian cukai, dia boleh tambah. Dia boleh tambah. Sebab isteri 500, Cik Rajan 500, jadi jumlahnya 1,000. Tapi untuk berasingan kita tak bolehlah letak 1,000 sini juga. Sebab suami hanya 500, isteri hanya 500. Okey, selesai pengecualian, kita tengok pelepasan pula. Okey, untuk taksiran cukai bersama, individunya hanya 9,000. Dia tak berganda. Walaupun dia dua entiti, dua orang, tetapi dia tak berganda untuk taksiran cukai bersama. Sama juga dengan had bagi setiap pelepasan cukai itu. Dia takkan berganda dua kali ganda. Dia masih lagi stay yang sama. Itu kekurangan apabila membuat taksiran cukai bersama. Okey, untuk taksiran cukai berasingan macam biasalah kita letak pelepasan ini. Tetapi di sini kita tengok sini isterinya walaupun berbelanja 2,700 tetapi had dia 2,500 saja. Jadi dia hanya boleh menuntut pelepasan sebanyak 2,500 saja. Yang lain masih lagi dalam had yang dibenarkan.
Jadi tak ada masalah. Jadi kita kira berapa banyak pelepasan cukai bagi setiap satu ini. Jadi jumlah pelepasan bagi taksiran cukai bersama sebanyak 21,500. Encik Rajan 19,980. Isteri dia RM20,070. Okey, apabila kita dah kira, kita ada jumlah pendapatan, kita ada kira pengecualian, kita dah kira jumlah pelepasan, barulah kita boleh kira ah, pendapatan bercukai dia. Okey, jadi kita tolaklah. Kita tolak. Okey, yang ni 87,500, yang ni 32,520. Yang ni 36,430. Macam mana dapat ini? Tolak 57,000, tolak 500, tolak RM20,070. Yang lain pun samalah. Okey, jadi apabila kita dah dapat pendapatan bercukai ni, jadi kita kena kiralah cukai dasar dia berapa. Jadi bergantung kepada jadual banjaran cukai itu. Kita tengok sini 87,500 Okey, yang ini 87,500 dia berada pada banjaran di sini, jadi cukai dasar dia 4,600. Okey, untuk Encik Rajan 32,000 di sini, dia duduk di sini. Jadi cukai dasar dia 150. Untuk isteri 36,430. Dia banjaran dia di sini. Jadi cukai dasar dia 600. Okey, kita tengok yang ini 21%. Yang ini 150, ini 3%. Yang ini 8% kadar bagi baki pendapatan dia. Okey, cukai atas baki dia sebanyak 17,500 didarabkan dengan 21%, iaitu kadar dia, kadar yang dikenakan cukai. Okey, suami sama 3%, isteri 8%, kita dapat nilai ini. Kita dapat nilai ini. Jadi, rebat. Lepas itu kita kira rebat. Apabila pendapatan lebih 35, tak kenalah. Tak dapatlah rebat. Tetapi Encik Rajan, pendapatan bercukai dia bawah 35,000, dia dapat rebat. Isterinya tak dapatlah lebih 35,000. Jadi barulah kita boleh barulah kita boleh kira cukai pendapatan yang harus dibayar. Jadi untuk taksiran cukai bersama, kita tambah cukai dasar ditambahkan dengan cukai atas baki, ditolakkan dengan rebat RM8,275. Okey, untuk Encik Rajan, cukai dasar dia 150 ditambahkan dengan cukai baki dia, cukai atas baki, ditolakkan dengan rebat, dia hanya perlu bayar RM125.60. Untuk isteri dia RM714.40. Hasil tambah kedua-dua ini adalah 840. Sangat berbeza, berbeza lebih kurang 10 kali ganda. Okey, jadi antara cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang mana lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Okey, bergantung pada Encik Rajan lah. Kalau dia nak bayar lebih, dia bayarlah lebih. Tetapi bagi saya, taksiran cukai berasingan lebih sesuai kerana cukai pendapatannya lebih rendah, iaitu 840 berbanding dengan 8,275. Okey, jadi yang mana yang lebih tinggi kita tak pilih. Kita pilih yang rendah lah biasanya. Kita tak ambil yang tinggi untuk bayar ni. Jadi kita bayar yang lebih rendah. Jadi taksiran cukai berasingan lebih sesuai bagi Encik Rajan dan isterinya. Okey, jadi sekian dahulu untuk bahagian yang keempat ini, untuk potongan cukai bulanan dan juga taksiran cukai bersama dengan taksiran cukai berasingan. Diharap video ini dapat membantu awak, dan jika video ini bermanfaat kepada awak, jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan yang lain. Sekian dahulu. Wassalam. Terima kasih. Bye-bye.